Nabi SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah berhimpun satu masyarakat, satu kaum di dalam rumah daripada rumah-rumah Allah. Yasluna kitab Allah, mereka membaca tilawah kitab Allah. Wa yatadarasunahu bainahum, dan saling memahami, berusaha memahami kandungannya sesama mereka. Illa nazalat alaihimus sakinah, melainkan mereka akan dapat yang pertama ketenangan jiwa, iman. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan rahmat Allah akan menyelubungi mereka. Wa hafazhumul malaikah, dan para malaikat akan berdampingan mendoakan orang-orang ni. Dan wa dzakarahumullahu fi man indahu, dan Allah Subhanahu wa taala memuji-muji hamba-Nya di sisi malaikat yang ada dengannya. Ini satu kelebihan bagi kita yang hadir di rumah Allah dan juga membaca kitab Allah. Baik, jadi kita berbincang surah Al-Mulk. Hari ini kita masuk pada ayat yang ke-13. Kita tengok ayat 13. Mungkin ni sikit masa kita cuba ringkaskan. Jadi Allah firman dalam ayat tu, wasirru qawlakum, kemudian au ijharu bihi, kemudian innahu alimun bizatis sudur. Jadi kita tengok, kita baca ayat ini sama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa asirru qawlakum aw ijharu bih, innahu alimun bizatis sudur. Jadi setelah Allah SWT bicara tentang golongan yang selamat, ayat sebelumnya, iaitu golongan yang takutkan Allah dan mereka mendapat ganjaran besar daripada Allah, ayat yang ke-12. Kemudian Allah nyatakan dalam ayat ni wa asirru, dan asirru apa mana? Dia perkataan sarra ni. Sarra ni maknanya sir lah. Sembunyi. Lawan sir apa? Sirrun, lawannya jahrun. Yang ini sembunyi, yang ini jelas. Jadi wa asirru, dan asirru maknanya sembunyikanlah. Ataupun perlahankanlah. Perlahankan. Sebab ada berkaitan dengan apa? Suara. Perlahankanlah oleh kamu. Jadi kamu ni dalam ayat ni ada banyak. Pertama, umum. Kamu siapa? Semua manusia. Perlahankanlah kamu semua. Siapa? Kita semua. Jadi sama ada kita ni cakap sorok-sorok ke perlahan, atau cakap kuat-kuat ke, kita nak beritahu. Ataupun kamu ni maknanya siapa? Orang kafir yang ejek Nabi kat belakang-belakang. Dan orang-orang munafik yang ejek Nabi kat mana? Belakang-belakang. Jadi mereka ni buat makar yang buruk kepada Nabi dan sahabat ni, Nabi dakwah tu, secara sembunyi-sembunyi. Dalam keadaan mereka sangka Nabi tak tahu, Allah tak tahu. Kan? Yang ni maksudnya juga.
Secara umumnya Allah nak bagi tahu wa asirru qaulakum, dan sembunyikanlah qaulakum, ucapan kamu. Ha. Sebab itu tentang ucapan ni Allah Subhanahu Wa Taala sebut dalam surah 50 ayat 19. Surah 50 kita tengok ayat 19 tak silap. Lapan belas. Daripada ayat 16. Baca daripada ayat 16. Ya Allah firman dalam ayat 16 surah 50. Surah Qaf. 16 hingga 18. Boleh buka surat berapa? 519. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa laqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan sesungguhnya kami ciptakan setiap manusia ini dalam keadaan kami tahu apa yang diri-diri mereka itu apa? Tuwaswis apa? Dibisikkan dalam diri mereka tu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Bahkan kami adalah lebih dekat daripada urat lehernya. Maksudnya Allah nak beritahu tentang pengetahuan Allah ni terlalu hampir segala, bahkan apa yang ada lintasan dalam jiwa kita pun Allah tahu. Bahkan Allah hadirkan utusan dia untuk juga apa? Mengambil tahu benda ni juga, iaitu dua malaikat. Disebut dalam ayat 17. Sambung idh yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Jadi ketika ia mengawal, berhampiran dengannya, yatalaqal ni bertalaqilah, rapat oleh dua malaikat dari kanan dan dari kirinya dalam keadaan duduk menyertainya. Manusia ni, setiap insan lah ada dua malaikat yang menyertainya. Dan ayat 18 sambung, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun 'atid. Tidaklah ia melafazkan daripada satu ucapan pun, melainkan di sisinya ada apa? Pengawas yang sentiasa hadir untuk apa? Mencatat segala yang mereka ucap tu. Jadi ini makhluk, tapi pun Allah boleh utuskan untuk jaga mendengar setiap apa yang diucapkan tanpa terlepas sikit pun. Ini hanyalah baru utusan Allah. Jadi apatah lagi penciptanya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala ni. Dalam ayat ni tuju pada apa? Sembunyikanlah ucapan kamu. Sembunyikanlah ucapan kamu, kemudian atau ijharu,
Ini tadi jahrun ni. Apa dia? Jelaskan ataupun nyaringkan. Nyaringkanlah oleh kamu dengannya. Jadi sama ada kita sembang kuat-kuat ataupun perlahan, di sisi Allah maknanya apa? Di sisi Allah sama saja. Bagaimana Allah sebut dalam surah yang lain, cuba tengok surah Ar-Ra'd, surah 13, ayat yang ke-10. Surah 13 ayat yang ke-10. Ayat 10, ayat 2. Surah Petir. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Okey. Muka surat 250 lah. 250. Jadi nak faham ayat ni, tengok ayat yang seterusnya. Ayat 10 dalam surah 13. Surat 250. Sawa'un minkum man asarra al-qawla wa man jahara bihi wa man huwa mustakhfin bil-laili wa saribun bin-nahar. Ni jawapan kepada ayat ni. Ni macam tak ada ayat, tak ada jawapan. Allah kata apa? Dan sembunyikanlah ucapan kamu atau nyaringkanlah oleh kamu akannya ucapan ni. Kemudian kenapa? Allah kata sawa'un minkum, sama saja kamu ni. Di sisi Allah apa? Sama saja kamu. Sama ada man asarral qaul, orang itu dia sembunyikan ucapan dia, wa man jahara bihi, ataupun yang jahara bihi, menyaringkannya. Jawapan dia dalam ayat ni. Apa dia kata? Wa man huwa mustakhfin bil-lail, dan orang yang dia khauf apa? Mustakhfin ni maknanya dia sembunyi, sorok kah pada waktu malam dan gelap dengan tempat yang tak ada siapa pun tahu. Wasaribun bin-nahar, dan yang berjalan pada waktu siang. Allah kata apa? Bagi di sisi Allah apa? Sawa'um minkum. Jawapan dia apa dia? Sama saja keadaan kamu di sisi Allah. Jadi ayat ni dituju pada kamu ni. Mereka ni siapa? Orang-orang yang tak beriman. Orang-orang kafir ke, munafik, yang menyembunyikan kebenaran, menyembunyikan iman dia kan, menyembunyikan kekufuran dia, ditunjuk iman, tapi hakikatnya apa yang ada dalam dia sebenarnya berbeza. Jadi dia boleh tipu orang, tapi dia tak boleh tipu Allah. Dia boleh sembunyi kata-kata dia sama dia, tapi dia tak boleh bersembunyi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi bagi orang yang ingkar, bagi orang munafik ni, ayat ni nak bagi mereka sedar, saf. Bagi orang beriman apa? Bagi orang beriman apa jawapan dia? Jadi dalam surah 4, tu buka. Surah 4 149 pula. Ni untuk orang yang buat kebaikan ni. 4 149. Orang-orang beriman.
Muka surat berapa? 102. Buka muka surat 102 ayat 149. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفوا عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. Jadi sekiranya kamu menyatakan, menzahirkan kebaikan, jadi buat baik secara terang-terangan, supaya apa? Dapat contoh daripada orang lain. Dalam sebuah hadis Nabi kata, Man sanna fil Islami sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Cuba kita baca hari ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut nampak? Dengar suara saya pun cukup. Man sanna fil Islam sunnatan hasanah falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang tunjukkan contoh yang baik dalam agama kita yang sesuai dengan syariat Islam, maka baginya pahala yang contoh yang dibuat tu. Dia buat contoh yang baik kan, terang-terang kalau dia tunjuk kat orang, bagi dia pahala, wa ajru man amila biha, dan pahala orang yang buat. Sampai bila? Sampai hari kiamat. Selagi ada orang buat, hasil dia buat, orang buat dan baik sesuai dengan syariat Islam, apa dia? Dia dapat pahala sampai bila? Sampai hari kiamat selagi ada orang buat kebaikan. Jadi kalau dia cakap yang baik, nasihat orang yang baik, dan nasihat dia orang sambung, dapat pahala tak? Kenapa orang tu boleh nasihat macam dia nasihat? Sebab dia yang ajar. Jadi hasil yang baik bagi pelaku ni. Ini satu. Jadi Allah suka, sebab tu Allah kata in tubdu khairan, jika kamu nyatakan kebaikan dari segi ucapan contohnya, cakap yang baik, Allah suka. Betul Nabi kata dalam hadis lain, apa dia? Hadis lain pula, man kana yu'minu billah wa yaumil akhir falyakul khairan au yasmut. Satu lagi. Kita baca pula hadis ni. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billah wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa yang beriman, jadi tanda orang tu beriman kepada Allah dan beriman dengan akhirat. Tanda orang tu kenal Allah, macam Allah, dia faham ayat ni. Dia beriman kepada Allah dan hari akhirat, antaranya sebab dia faham ayat ni. Kan? Dia tahu kalau dia cakap je, sama ada dengar ke, slow ke, pelan ke, bagi Allah apa? Serupa je, tak ada beza.
Ataupun dia cakap dalam hati, cakap buruk dalam hati, awak tak dengar. Kan? Allah tahu tak? Tahu je, dia tak boleh tipu siapa pun. Kan? Jadi, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah, ni arahan Nabi ya, maka hendaklah dia berkata, dia bercakap. Cakap apa? Khairan. Apa beza khairan dengan sidqan? Nabi kata falyakul khairan. Baik. Ada perkataan sidqan. Sidqan maknanya apa? Ha. Kenapa falyakul khairan bukan sidqan? Sama tu tak sama? Benar dengan baik. Apa beza? Khairan pasti sidqan. Sidqan belum tentu khairan. Faham tak? Senang je konsep dia. Contoh macam ni. Orang beriman pasti muslim. Muslim belum tentu beriman lagi. Belum tentu mukmin lagi. Muslim title pertama, tapi belum tentu sampai makam mukmin lagi. Akhirnya muslim tu tapi dia munafik. Contoh kan macam tu. Sidqan benar, tapi belum tentu yang benar itu dia automatically baik. Tapi sesuai dengan tempat dan masa dan macam-macam lagi, faham? Tapi yang baik ni pasti benar. Contoh macam mana? Contohnya apa? Seorang kawan, ni 2 orang kawan, 3 orang kawan. Kan? Kawan ni tahu rahsia kawan ni. Rahsia tak baik dia. Kan? Betul tak? Kawan ni je tahu. Sekarang ni kawan ni dia pergi cerita, benar cerita tu. Dia cerita kat kawan dia ni pula. Buruk kawan ni dia cerita kat kawan dia. Kan? Dia tak tipu, cerita benar, tapi baik tak? Kesan dia baik tak? Terus tiba-tiba kawan ni tak kawan dah dengan ni. Padahal tiba-tiba ni kawan asal dia. Dia 3 orang baik, kawan baik. Seorang kawan ni tu tahu rahsia kawan ni lah. Benar pula tercerita tu, tapi ni aib benda yang ni. Tapi kawan ni pergi cerita kat kawan dia yang ketiga ni. Daripada elok kawan tu putus tak kawan. Saya cakap benar. Benda benar, tapi baik tak kesan dia? Baik ke tak baik? Tak baik. Betul bijak pada tempat. Sebab itulah untuk cakap ni macam isu ribah kan? Ribah ni ada ribah yang dibenarkan, ada ribah yang tak dibenarkan. Ribah yang dibenarkan bila? Kita suspek ada orang mencuri, kita pun report. Itu bukan mengumpat. Sekian-sekian, dia ni lah saya nampak syak dia ni. Itu bukan mengumpat. Itu dan report pada pihak yang mana? Yang bertepatan dengan orang yang boleh selesaikan masalah, bukan orang yang tak boleh selesaikan masalah. Ni kadang-kadang kita ni sebelum apa-apa dah habis heboh dulu. Sedangkan ni mungkin hal-hal peribadi. Faham tak? Heboh dulu orang lain, barulah sampai pada tak boleh, salah. Jadi ini mekanisme menjaga masyarakat yang baik sebenarnya. Untuk supaya tak timbul benda-benda yang memusnahkan dari dalam. Itu satulah. Tapi macam mana nak boleh buat macam ni? Beriman dengan hadis ni, dengan ayat ni, barulah. Betul Nabi kata, siapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hendaklah dia cakap yang baik. Ya, benar-benar, tapi fikir baik buruk dulu. Baik ke tak baik? Apa kesan saya cakap ni? Ya, benar-betul. Apa kesan dia? Apa kesan dia? Apa implikasi dia? Kena fikir dulu. Kalau kesan tak baik, tak sesuai, ini bukan masanya, ini bukan tempatnya, maka bukan. Betul Nabi kata, cakap yang baik. Faham? Auliyasmud ataupun baik. Ya, diam. Jadi maknanya diam tanda beriman. Kan? Kadang-kadang diam lebih menunjukkan berimannya dengan diam dia tu. Tapi diam di atas kebaikan lah. Bukan diam melihat kemungkaran, tak juga. Okey. Jadi ni hadis Nabi SAW tentang ucapan yang berkaitan dengan ni. Jadi bagi orang yang kafir apa dia? Cakaplah benda yang tak baik macam ni. Contohnya ni sudah tak baik. Allah kata apa? Allah sama saja kepada kamu. Kamu sembunyi ke tak? Kan? Allah tahu. Bagi orang beriman apa dia? Allah suruh. Kalau kamu nyatakan, baik tengok ayat surah 4 ayat 149 tu balik . Jadi sekiranya kamu nyatakan ucapan yang baik ataupun kata-kata atau perbuatan baik, kamu tunjukkan. Au tufu atau kamu sembunyikan. Au ta'fu an su atau kamu memaafkan kesalahan yang orang buat kat kita. Kita diam je.
Kadang-kadang ini satu juga. Kan? Ceritalah bikin panas pula. Padahal benda tu tak ada masalah. Maafkan lebih besar. Allah kata, kalau kamu maafkan benda tu. Maka apa? Fa innallaha kana afuwan qadiran. Dan sungguhnya Allah itu Maha penutup juga. Jadi Allah pula boleh maafkan kamu dengan tutup aib kita lagi. Itu kebaikan dia bagi orang beriman. Kemudian ayat atas. Cuba tengok ayat 148. Allah tak suka yang ni. Allah tak suka yang ni. Kalau dia senyap tapi benda baik lagi bagus daripada dia banyak bunyi tapi menambah keburukan dan mendapat kebencian Allah. Allah kata apa? Sambung ayat. Kita baca atas pula ayat 148 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tu ayat 148. La yuhibbullahu al-jahra bisu'in minal qawli illa man zulim. Wa kana Allahu sami'an 'alima. La yuhibbullah. Maksudnya apa? Allah tak cinta, Allah tak suka. Mafhum mukhalafah, Allah bencilah. Jadi Allah tidak suka akan ucapan yang nyaring nyata tapi bisu'in, apa tu? Penuh dengan keburukan. Minal qaul, daripada ucapan yang keluar daripada mulut-mulut manusia ni kamu. Kecuali man zulim, kecuali orang yang dizalimi. Dia cakap buruk balik sebab apa? Dia dizalimi. Dia orang tu cerca ayah dia. Macam mana buat? Ayah kau hijau contohnya. Dia pun balik-balik. Ayah kau pun hijau. Contohlah kan. Boleh tak macam tu? Hukum dia dibenarkan tak? Boleh. Balas yang sama je lah. Kan? Kisah macam tu je. Tapi lebih daripada tu, tak boleh lah. Jadi, itu menyebabkan apa? Allah benci. Sebab tu, kecuali orang yang dizalimi, orang buat zalim dulu. Itu boleh. Itu boleh. Tapi balas dengan sepadan dengan apa yang orang zalim dia. Ucapan tu. Untuk bela diri dia balik. Dan Allah kata, wa kana Allahu syakiran alima. Dan Allah Maha menerima kesyukuran lagi Maha sami'an basir, sami'an alim. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi ucapan apa yang Allah suka? Dalam Quran buka surah 4. Jadi tadi 4 149 dengan 4 apa? 148 kita baca. Kita buka surah 4 ayat 114. Ini ucapan yang Allah suka tiga kategori ni. Jadi kalau kita ucap, pastikan dalam 3 kategori ni. Dan ini Allah suka. Ini nilai baik yang wujud dalam ucapan. Kalau selain ni, kemungkinan besar sama ada buruk. Tiga ucapan. 3 jenis ucapan lah yang baik. Kategori dia. Kita tengok ayat tu. Muka surat berapa? 97. Surah 97. Salin yang ni ambil 3 ni. Dah habis masa dah. Sikit lagi. Sempat azan sikit. Dia kata apa? La khaira. La khaira maknanya apa? La khaira. Bukan khairan tapi khaira kan? Ada tanwin tak? Ada tanwin tak? La khaira. Dia ini khairan ada tanwin, ada alif kan? Yang ni ada tak? Tak ada. Maknanya ada something tu. Maknanya apa? Tidak ada satu pun kebaikan. Sebab ni nama dia nafi ni, dia lebih tinggi dia punya darjat daripada nafi yang biasa. Macam mana nak tahu nafi ni nafi luar biasa dengan nafi biasa? Nafi biasa dia bunyi macam ni. La khairun contoh. Ini tiada kebaikan dalam satu bab je. Tapi yang ni la khaira. Maknanya apa?
Tak ada langsung kebaikan. Tiada apa-apa pun kebaikan. Tiada langsung sedikit pun kebaikan. La khaira fi katsirin, pada banyak katsirin min najwahum. Apa tu? Daripada berlabun-labun mereka. Najwa ni sebenarnya bukan bisikan tu. Faham? Tapi apa? Sembang-sembang di antara grup dengan grup ni. Grup ni sembang, grup ni tak tahu. Grup ni sembang, grup ni tak tahu. Faham tak? Grup WhatsApp ni sembang dalam ni, grup lain tak tahu. Dia kutuk grup ni kutuk kan. Itu labun masing-masing. Banyak. Tak tahu berapa juta sembangan tu. Berapa patah perkataan kita pun tak tahu. Tapi semua tu dicatat. Dan tak ada satu pun yang baik. Kebanyakan yang mana? Kebanyakan yang ucapan macam tu tak ada satu pun baik. Kecuali kalau ada tiga ni je, tiga kategori. Apa dia? Illa man amara bi, ajak sedekah. Sedekah ni apa? Infak ke sedekah, bantu apa yang patut. Kalau ini baru baik. Yang kedua, au ma'ruf. Apa tu? Ajak sembang, ajak ni sembang ajak sedekah. Sembang ajak apa? Ajak buat kebaikan umum. Ma'ruf, perkara ma'ruf, amal ma'ruf. Lagi yang ketiga, islah. Islah maknanya apa? Damaikan pihak atau baiki urusan. Damaikan atau baiki urusan hidup orang. Ini semua benda yang manfaat. Jadi kalau ada tiga ni barulah khair. Kalau tidak, Allah kata apa? La khaira fi katsirin min najwahum illa man amara bi shadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Kalau tak ada kriteria ni, kemungkinan apa? Tadi yang Allah la yuhibbul qaul. Ayat tadi kan ni. Allah benci. Kemungkinan kita buat Allah benci, bukan Allah suka. Cuba bayangkan. Jadi benda yang paling mudah jadi dosa apa dia sebenarnya? Yang ni ke yang ni? Yang ni lah paling senang jadi dosa. Kalau salah sembang, hanyut habis. Jadi ini jelas. Illa man amara bi sadaqatin au ma'rufin au islahin bainan nas. Wa may yaf'al zalika batiqa amradatillah. Kemudian fasaufa nu'tihi ajran azima. Tiga ni kalaulah dia buat benar-benar ikhlas kerana Allah, bukan kepentingan apa-apa, maka Allah beri ganjaran yang cukup-cukup hebat. Untung. Tapi kadang-kadang tiga ni lah yang paling apa? Paling susah lah. Tiga ni lah yang paling susah. Kan? Jadi ayat ni manfaat untuk dua golongan. Satu golongan yang berdosa, yang menyangkakan Allah tak tahu, kan? Ucapan rahsia dia yang buruk tu. Tapi ingat Allah, innahu, sesungguhnya Allah jawab, dia alimun, maha mengetahui. Bukannya kaul, ucapan luar ni luar. Bahkan bizat, zat apa? Isi hati di dalam dada. Tak keluar al-qaul lagi pun. Dalam ni je pun Allah dah tahu. Itulah simpulan. Jadi ayat ni untuk apa dia? Menambahkan rasa takut kita bagi orang beriman. Dan masih makin kita nak jaga ucapan kita. Dan juga sepatutnya apa? Menghentikan orang yang kafir dan munafik ni yang ada lagi iman sikit dalam dia. Dan juga nak menetapkan layaknya mereka ni kalau degil juga untuk diazab oleh Allah. Jadi Allah kata wa asirru qaulakum. Kalau cerita kat orang kafir, sembunyikanlah niat jahat kamu tu, perangai jahat kamu tu, Allah tahu semua. Allah boleh balas bila-bila masa saja. Dan bagi kamu sekarang orang beriman, jagalah ucapan kamu, hati kamu. Kenapa? Allah Maha mengetahui semuanya apa yang kita lakukan. InsyaAllah sampai sini dulu. Qul qawli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum. Allahumma ja'al hadza jama'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqan ma'suma.
Allahumma inna na'udzubika minal arba' wa min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma'. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.